Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk di bawah tajuk cahaya. Okey, subtopiknya ialah saiz bayang-bayang. Okey. Kita dah tahu bagaimana bayang-bayang muncul. Okey, kita dah belajar minggu lepas. Dan hari ini kita nak tengok bagaimana saiz bayang-bayang boleh diubah. Okey, so kita akan jalankan satu aktiviti. Okey, beberapa perkara, beberapa benda perlu disediakan. Okey, yang pertama skrin untuk kita melihat bayang-bayang. Yang kedua sumber cahaya. Okey, lampu tuluh. Dan kalau tak ada boleh gunakan lilin. Apa-apa saja sumber cahaya. Okey, dan objek. Okey, objek cikgu gunakan bateri kecil. Okey. Sebab kalau besar kita gunakan objek yang besar, nanti bayang-bayang kita besar sangat. Tak muat pula dengan skrin. Okey, sesuaikan dengan skrin. Okey. Kita letakkan objek di tengah. Okey. Susunan dia skrin, objek dan sumber cahaya. Okey. Nanti objek akan menghalang cahaya dan menghasilkan bayang-bayang. Okey, mari kita tengok. Okey, bayang-bayang terbentuk di skrin. Baik. Bagaimana kita nak ubah saiz bayang-bayang? Okey, caranya yang pertama kita alihkan sumber cahaya. Kita gerakkan sumber cahaya ke belakang. Dan kita dapati saiz bayang-bayang dah berubah menjadi semakin kecil. Dan kalau kita gerakkan dia ke depan, okey, so kita nampak saiz bayang-bayang menjadi semakin besar. Baik, inilah faktor yang pertama, iaitu faktor yang mempengaruhi, yang menyebabkan perubahan saiz bayang-bayang. Apakah faktornya? Faktornya ialah jarak antara objek dengan sumber cahaya. Jarak ni, antara ni. Okey, berapa jauh? Okey, kita boleh gunakan pembaris untuk mengukur berapa jaraknya. Okey, kalau macam ni jaraknya 21 cm. Okey, kita boleh letak pembaris kat bawah kalau awak nak. Okey. So 21 cm. Kalau kita panjangkan jarak, kita tarik ke belakang, so jarak dia makin jauh. Okey. Makin panjang, jarak dia bertambah, kita dapati saiz bayang-bayang makin kecil, berkurang. Okey. Jadi kesimpulannya, semakin panjang, semakin bertambah jarak antara objek dengan sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Okey. Itu kesimpulannya. Ataupun kita boleh terbalikkan, semakin berkurang jarak antara sumber cahaya dengan objek, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Kita tengok dia makin besar kan. Okey. Baik, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua. Ada siapa-siapa boleh teka? Ya, ada yang boleh tu. Baik. Faktor yang kedua ialah jarak antara skrin dengan objek. Okey, so kita letakkan sumber cahaya kat sini, kita tak ubah dia, kita akan ubah jarak antara skrin dengan objek. Baik, sekarang kita tengok saiz dia macam ni. Kalau kita tambah jarak antara skrin dengan objek ini, kita tarik skrin ke belakang. Apa yang berlaku? Saiz bayang-bayang bertambah. Saiz bayang-bayang makin besar. Okey, kalau kita tarik dia ke depan, okey, kita dapati saiz bayang-bayang makin kecil. Okey, kesimpulannya. Ada yang boleh jawab bagus. Okey, semakin bertambah jarak antara skrin dengan objek,
semakin bertambah saiz bayang-bayang. Okey. Ataupun kita terbalikkan, semakin berkurang saiz semakin berkurang jarak antara skrin dengan objek, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Okey. Jadi itulah dua faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Hingga kita berjumpa lagi. Selamat belajar.